Guys, jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan lonceng sekali, okey? Hi, Welcome back to my channel Rolisma. channel. So Hari ni kita orang akan menceritakan pengalaman mak saya dan pengalaman dia sendiri. kita orang video sebelum ni kita orang ada kesilapan banyak lah, kita orang tengok balik. Jadi kali ni kita orang insya-Allah tak akan ada kesilapan lagi. Jadi apa-apa pun enjoy lah this video, okay? Okay, tanpa melengahkan masa, kita let's start. Hai. So Kita terus dengan cerita mak, kisah seram mak dia sewaktu mak dia muda. So let's start it. Okay, kisah dia macam ni tau. Kisah dia pada 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas macam tu, Imam pergi penginapan di kolam air panas di Lenggong, Baling. And diorang bertolak dalam pukul 9.30 malam. So bila diorang bertolak tu, diorang naik van tau. Diorang bertolak 9.30 malam. Dan masa diorang berjalan, perjalanan diorang tu mengambil masa 4 jam ya. So dalam satu van tu ramai lah, dalam 12 orang, van besar kan. Diorang pergi menginap dekat tempat air kolam air panas tu. Lepas tu bila diorang dalam perjalanan tu dah nak sampai tu dalam simpang selekoh, nak masuk ke jalan kampung tu, ada beberapa pokok pisang di sebelah kiri dan kanan. Sebab lorong tu memang penuh dengan pokok pisang bila nak masuk kolam air panas kan. Lepas tu ada lagi satu simpan. Diorang masuk simpan tu, ada simpan 3. Lepas tu ada satu selekoh lagi, ada sepohon pokok pisang bergoyang dengan kuat. Tapi dekat situ tak ada angin pun sebenarnya, bergoyang dengan sangat-sangatlah kuat. Lepas tu tak apa, diorang macam diorang tak peduli lah kan. Diorang pun meneruskan perjalanan sambil melihat apa yang berlaku. Lepas tu sambil mematikan enjin. Sampai saja di tempat kejadian, ya Allah, diorang terkejut tau. Sebab diorang terlihat satu lembaga yang mungkin diorang fikirkan mimpi atau khayalan semata-mata. Tetapi bila diorang tengok betul-betul, itu memang betul lah. Ada satu lembaga yang berdiri di samping pohon, di samping sepohon sepohon pokok pisang itu. So tanpa diorang melengahkan masa, diorang buat tak tahu je lah. Diorang tengok and diorang jalan, teruskan perjalanan diorang. So tanpa ni diorang baca lah ayat-ayat yang diorang tahu kan. So diorang jalan je sampai di destinasi dalam pukul 12.30 malam macam tu kot. 12.30 malam, 1.30 malam macam tu, 1.30 pagi macam tu, diorang sampai situ. Lepas tu diorang mandi, esok pagi tu baru diorang balik. So sampai situ je lah cerita daripada saya yang mak saya alami. Okay, so kita akan next ke cerita saya. Aku duduk di sebuah rumah berada di Hulu Selangor lah. Jadi rumah aku dulu amatlah buruk sebab rumah sewa kan. Rumah buruk, paip sinki tu kan. Sinki tu kan ada satu kejadian ni sewaktu aku tidur dan aku terjaga pada tengah malam. Sinki kan, kalau kita tengok kan ada sinki, lepas tu ada paip, lepas tu ada satu batang dekat bawah sinki tu kan untuk saluran air kan. Jadi sewaktu ketika aku kecil dulu, sinki tu bocor, saluran untuk air turun tu bocor. Jadi penuh lah dekat bawah sinki. Ni sinki, ni batang dia macam ni. Lepas tu banyak lah apa orang kata air yang bertakung. Jadi aku tidur sewaktu lansir. Aku tidur menghadap lansir lah, menghadap ke kiri. Lansir aku pendek, dia macam ni tapi dia pendek. Dia pendek. Kira dia senteng lah. Senteng disebabkan lansir tu macam mana aku family aku ikat lansir tu terlampau tinggi, jadi dia senteng.
Jadi pada satu ketika tu aku melihat satu sosok lembaga yang amat-amat seram. Mata dia berwarna merah dan rambut dia yang terlampau kembang dan terlampau apa orang kata, terlampau panjang sampai hingga tak menampakkan tubuh badan dia sendiri. Tubuh badan dia dan hanya boleh nampak kuku je. Kuku dia melebihi kuku kita yang biasa yang panjang tu, ada melebihi panjang ni. Jadi saya menangis dan saya lari ke arah kakak saya dan saya tidur di sebelah kakak saya sambil saya menangis. Jadi kesimpulan di cerita kes apa seram ni, setiap rumah tu ada berpenunggu. Walaupun kita dah berada dalam rumah tu dah dekat 40 tahun kita berada dalam rumah tu, tapi tetap masih lagi ada berpenunggu. Jadi untuk mengelakkan penunggu tu kacau kita, rumah mestilah kena bersih, ya. Di mana kotor ni adalah amalan syaitan. Kalau korang nak tahu pun, syaitan, amalan syaitan. Jadi rumah sentiasa bersihlah, menyapu. Kalau ada air bertakung pun bersihkan, jirus, air bersih kan, supaya tempat tu jadi bersih. Jadi InsyaAllah kalau rumah bersih, tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Kalau rumah kotor bukannya disebabkan makhluk halus je. Ada boleh ular, ada boleh haiwan berbisa. Jadi untuk akhiri cerita saya tu, pastikan korang jaga kebersihan lah di rumah. Sebenarnya syaitan ni memang suka kotor, tempat yang kotor. Jadi itulah mungkin nasib saya. Saya berjumpa dengan makhluk tu. Sampai sekarang makhluk tu masih lagi misteri, saya tak tahu apa. Sebabnya dia lembaga, hanya mata merah dan rambut mengerbang, bukan kerbang, mengerbang, dan kuku yang panjang. Seperti tengah cangkung di bawah sinki tersebut. Jadi tolong like, share dan komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loceng yang ada di sebelah subscribe. Okay, bye.